Berita wilayah diteruskan dengan laporan semasa dari Terengganu langsung bersama Muhammad Rashidi Muhammad Isa. Silakan Shidi. Lebih 8,000 kes tunggakan hutang di Terengganu tahun lalu berjaya sertai program penstrukturan semula pengurusan hutang melalui agensi kaunseling dan pengurusan kredit AKPK. AKPK komited membantu individu terbabit menerusi khidmat kaunseling dan nasihat. Ketua Cawangan AKPK Terengganu, Junainah Ahmad Isa berkata bantuan meliputi aspek pengurusan aliran tunai bulanan terutama yang berdepan masalah keuangan. Sepanjang tempoh tersebut, lebih 41,000 kes berjaya mendapatkan nasihat daripada agensi berkenaan. Penstrukturan semula itu melibatkan jumlah pinjaman kurang RM500,000. Sebenarnya awareness itu sangat penting ya. Kita harapkan individu yang ada masalah supaya tampil untuk dapatkan khidmat kita. Jangan tunggu saat akhir, kerana bila tunggu saat akhir tu makin sukar jalan penyelesaian. Jadi sesiapa yang ada masalah, saya rasa macam tak tenteram, sukar untuk bayar hutang, datang ke AKPK buat konsultasi sebab perkhidmatan kita bercuma, kita tak ada sedia kenakan sebarang bayaran. Tiada pewaris pembuatan songkok buatan tangan di Terengganu. Kata-kata itu seringkali bermain di bibir pembuat songkok tradisional. Adnan Hussein, 68 tahun, yang gusar seni warisan itu akan terkubur suatu hari nanti. Beliau bimbang memandangkan tiada pewaris yang mahu meneruskan perniagaan yang diusahakan sejak 40 tahun lalu. Sisa-sisa usianya dihabiskan dengan hanya menerima tempahan khas Aidilfitri sebanyak 3 hingga 4 unit songkok sehari berbanding sebelum ini 7 hingga 8 unit songkok sehari. Disebabkan oleh tidak ada generasi pelapis golongan muda untuk mewarisi, jadi kita masih menaruh kebimbangan lah tentang akan akhir dah ni kalau pihak kerajaan tidak mengambil inisiatif tentang pembuatan songkok. Jadi Pak harap mesti kalau boleh akan adalah pihak kerajaan menganjurkan program-program yang kursus untuk mempelajari buat songkok. Bercakap mengenai jualan songkok bagi menyambut Aidilfitri, beliau berkata tempahan jualan masih mendapat tempat dalam kalangan masyarakat. Pelbagai saiz songkok hasil kerja tangannya mendapat sambutan baik di kalangan pelanggan dengan jualan serendah RM120. Saya pilih ni sebab saya boleh custom songkok ni. Benda cerita rasa yang saya nak dari segi kualiti pun comel. Sebab hak saya buat kendak saya nak tu okey, berapa tentang harga dia. Saya banyak kali dah. Berapa tahun? 3 tahun kot. 3 tahun. 3 tahun betul. Sebab apa pilih yang tradisional? Sebab kualiti lah. Nombor satu. Kualiti lain, jahitan tangan lain, ngemeseng. Satu lagi, benda warisan ni sentimental lah. Dari kualiti, dari segi custom made yang kita nak, tinggi, rendah, ada bukit, semua tu. So, tu beza. Hasratnya supaya ada generasi muda membantu memartabatkan seni buatan songkok tradisional ini agar tidak terkubur. Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Itulah istilah yang sentiasa dipegang seorang usahawan orang kurang upaya OKU, Wan Muhammad Adli, Wan Muhammad Razin menghasilkan roti canai sejuk beku untuk menambah pendapatan selepas disahkan mengalami masalah tulang belakang pada awal tahun 2020. Wan Muhammad Adli, 30 tahun yang terlantar selama 6 bulan tidak mematahkan semangatnya untuk terus bangkit. Beliau percaya dengan kemahiran membuat roti canai sejuk beku dapat membantunya menambah pendapatan. Sekurang-kurangnya 200 hingga 250 keping atau 45 pek roti canai dapat dihasilkan dalam sehari. Lepas boleh duduk atas kursi roda, saya cuba kabar kemak, saya nak cuba buat produk sendiri. Sebab tahu dah kita keadaan fizikal kurang ni, kita nak dapat pekerjaan daripada majikan ni payah sikit lah untuk dapat pekerjaan. Jadi saya cuba untuk buat produk roti canai segera. Tapi lepas pada
sebulan, 2 bulan macam tu, sale merudum. Macam ke saya buat stok tak bergerak. Lalu 3 minggu. Tapi saya ambil ikhtiar. Mungkin ini ujian untuk kita. Tapi saya back on track. Saya cuba dapatkan semangat saya sebab saya tahu matlamat saya ada di hadapan sana. Walaupun pelbagai cabaran ditempuhi, namun ia tidak menjadi halangan untuk dirinya berjaya. Malah produknya juga terus mendapat permintaan tinggi dalam platform e-dagang. Jadi kita tolonglah dia mana-mana yang boleh kita bantu. Beli barang, beli tu maknanya tolong untuk membuat daripada beli tepung, lepas tu menguli roti canai tu. Adik-beradik dia pun tolonglah samalah. Dia cuma nebor dengan maknanya persiapan untuk apa-apa yang patut je lah yang setakat ia boleh buat. Turut membantu Wan Muhammad Adli meningkatkan hasil jualan ialah Yayasan Pembangunan Usahawan Terengganu YPU dan Mardi. Laporan itu menutup perkembangan dari Terengganu. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Sidi. Saudara, aliran trafik di Jalan Jeli Gua Musang, Jalan Kuala Lipis Gua Musang dan Jalan Kuala Krai Gua Musang sesak berikutan perantau mula pulang ke destinasi masing-masing selepas berakhir cuti Aidilfitri. 3 laluan terbabit mengalami kesesakan terutama di beberapa lokasi seperti lorong masuk ke laluan sempit berhadapan stesen Petronas Persianan Raya, Bulatan Tanah Putih dan di persimpangan berhadapan RNR Mutiara di Tanah Putih. Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Sik Chun Fu berkata pihaknya melakukan beberapa penyuraian trafik sebagai langkah mitigasi dalam mengurangkan kesesakan di pintu keluar utama negeri ini. Penyuraian dilakukan secara berperingkat dengan kaedah menutup laluan bertentangan yang tidak sesak dalam jarak 5 km bagi memberi ruang kepada jalan yang sesak menjadi 2 lorong. Pengguna jalan raya dinasihat mematuhi peraturan serta tidak mementingkan diri sendiri apabila menghadapi kesesakan lalu lintas kerana proses penyuraian memakan masa antara 10 hingga 20 minit setiap kali dijalankan. 232 kes kebakaran terbuka direkodkan di Kelantan sejak 4 April hingga 11 April lalu. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kelantan, Muhammad Wildan Azhari berkata angka itu agak tinggi kerana berlaku dalam tempoh singkat iaitu selama 8 hari. Daripada jumlah itu, 181 kes membabitkan kebakaran berlukar diikuti kebakaran sampah 27 kes dan kebakaran hutan mencatatkan 24 kes. Manakala selebihnya, 4 kes direkodkan membabitkan kebakaran hutan gambut serta kebun 3 kes. Secara keseluruhan, pihak bomba menerima sebanyak 752 kes kebakaran terbuka dalam tempoh 4 bulan bermula Januari lalu. Jumlah itu hampir bersamaan dengan keseluruhan kes pada tahun lepas iaitu 814 kes. Dalam pada itu, sebanyak 39 lokasi panas kebakaran terbuka telah dikenal pasti di Kelantan. Antaranya 12 lokasi di Pasir Putih, 8 membabitkan daerah Bacok dan masing-masing 6 lokasi di Pasir Mas, Kota Baru serta Gua Musang.